السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita masih lagi diberi ruang, peluang, kesempatan untuk mengecapi nikmat kehidupan. Moga-moga kita dapat gunakan segala nikmat yang telah Allah beri untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahnya. Kita sembahlah segala nikmat yang kita ada, mata, telinga, lisan, kedua tangan, perut, kemaluan, kaki. Ini dipanggil anggota zahir kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ni kita akan berkongsi antara nikmat yang telah Allah beri pada kita adalah ada perut. Perut. Jadi perut ini merupakan satu nikmat daripada Allah kepada kita. Adab menjaga perut. Pada malam ni kita akan bicarakan tentang adabul batni. Adab menjaga perut. Muka surat 120, kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab ini, moga-moga diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perut, maka peliharalah ia daripada memakan yang haram atau yang subahat, dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Berarti kat tu. Jadi perut ni salah satu anugerah nikmat daripada Allah. Jadi perut, antara adab menjaga perut, kita pelihara perut kita daripada memakan makanan yang haram ataupun yang subahat. Dan kita berusaha untuk mencari makanan yang halal. Jadi pertama sekali, jaga perut kita daripada diisi memakan makanan yang haram. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, bukan kita sajalah, kita kena jaga juga keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita, jemaah kita daripada makan makanan yang haram. Kadang anak kita duduk di asrama, kadang-kadang biasalah berlaku kecurian, biskut pun hilang. Tu. Sebab mungkin sebab lapar ataupun terliur. Kadang kita kena tanya dia keperluan makanan dia di asrama. Ingat kepada dia jangan ambil makanan orang, melainkan setelah minta izin. Kalau tak izin pun, maka makanan itu tetap haram kita makan. Ada yang buli sehingga ambil makanan pelajar lain. Ini biasa berlaku. Maka benda-benda ni kadang anak jadi degil,
Tak puas kita menasihat dia, cikgu nasihat, kita pun kadang-kadang jetik telinga, tak makan nasihat. Ada kemungkinan dia tumbuh membesar dengan makanan hak haram. Apatah lagi sumber makanan tersebut, sumber makanan haram ataupun syubhah yang kita bawa balik dan suap kepada mereka. Ada orang dia cerdik, dia ambil duit rasuah, dia tak beli makan. Sebab dia takut duit rasuah tersebut dia beli makanan makan jadi darah daging anak isteri dia. Jadi dia buat beli ke apa? Buat beli tayar kereta ataupun transport. Cerdik juga. Tapi tetap dosa, haram tetap haram. Walaupun tak suap makanan tu kepada anak hasil daripada duit syubhah ataupun duit haram, duit rasuah, dia beli kereta tu ataupun transport tu, tayar tu tetap bergolek. Pergi masjid, pergi hantar anak sekolah, kadang pergi kerja cari nafkah halal. Hantar anak sekolah satu perbuatan yang baik, terpuji kerana hantar anak pergi mengaji. Akan tetapi goleknya tayar tersebut hasil daripada pembelian duit rasuah, maka di situ tetap dosa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, situ pun dosa dah, tak berkat dah menggunakan kenderaan tayar yang bergolek daripada duit hasil haram. Maka apatah lagi bila memberi makan makanan yang sumber daripada yang haram kepada anak-anak kita dan juga kepada kita. Maka antara adab jaga perut ni daripada masuk makan makanan yang haram dan juga syubhah. Syubhah ni benda yang kita tak nampak kesamaran dalam hukum. Kita tak tahu halal haram. Kadang kita was-was benda ni halal ke haram, maka kita tinggalkan yang syubhah tersebut, jangan diambil. Kata Imam Ghazali lagi, dan apabila kamu mendapat makanan yang halal, maka berusahalah untuk berhenti daripada memakannya sebelum kenyang. Tak cukup dengan makanan yang halal tu pula. Kita cari sumber nafkah yang baik, kerja yang baik, kita beli makanan tu daripada sumber yang baik, halal. Dia halal makanan tersebut, dia kita makan. Maka tak cukup dengan makanan halal tu saja, kena usaha juga berhenti daripada memakan makanan yang halal tadi sebelum kenyang. Itu dipanggil termasuk dalam bab adab menjaga perut. Sebab apa? Kerana kata Imam Ghazali, kekenyangan itu, kenyang-kenyang ni mengeraskan hati. Walaupun makanan tu halal, tapi bila banyak makan, makanan tu halal tak dosa. Cuma adab jaga perut, bila terlalu banyak makan, kekenyangan itu mengeraskan hati dan menumpul ke akal. Sebab tu kalau kita nak buat perbincangan, mesyuarat, diskusi, kita kuliah forum. Kita forum dulu baru makan. Kalau makan dulu, jeng. Pengkuliah kadang-kadang bila makan baru nak kuliah, dia jadi tupu akal. Kadang jadi tak ingat, kadang jadi lari poin dia. Kerana apa? Kerana kenyang tersebut. Tu kenyang. Mengeraskan hati, menumpu ke akal, membantu hafalan. Orang-orang yang hafal pun jadi terbantu hafalan dia, seeh perut, nafas tercungak-cungak, letih badan, maka jadi terbantu hafalan. Dan kekenyangan itu memberatkan anggota daripada berbuat ibadat dan mencari ilmu. Jadi berat badan dan jadi malas lah bila berat badan. Penat sebab makan terlalu banyak, ibadat jadi kurang, jadi penat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita imbah balik, kita puasa di bulan Ramadan tempoh hari,
Hari tu kita makan banyak. Masa kita semaya terawih memang rasa tak cekak. Rasa berat badan. Rasa tu email baca panjang padahal pendek. Dah kali kira. Rasa lama semaya. Tapi lepas semaya duduk kedai kopi lama lagi daripada semaya terawih. Kerana apa? Duduk kedai kopi tak termasuk dalam bab ibadah. Sebab buah lah. Tengok pula buah gapo. Tapi bila buah kedai kopi sedap, dia tak terasa masa tu berlalu begitu saja. Tapi kalau buat ibadah, nak taing kenyang, memang rasa berat badan. Kerana kekenyangan tersebut melemahkan badan, memberatkan badan, lemah anggota kita, mengatuk jadi. Taing kita bulan Ramadan, kita buka sikit. Makan sikit. Bila terawih tu rasa ringan badan. Sedap rasa. Itu. Dan kekenyangan ini menguatkan syahwat. Bila kenyang, nafsu syahwat tu naik, dia kehidupan kita makan sedap, nafsu syahwat boleh salur, tidur rehat banyak, habis kita badan lemah lalu jadi. Dan membantu tentera syaitan. Maka kenyang-kenyang ni dia bantu tentera syaitan membisikkan was-was kejahatan kepada kita. Kita mudah terdorong. Kerana itu para sahabat zaman dulu dia makan sekadar keperluan dan tidak terlalu kenyang. Nak tahu kenyang, sedawa. Sedawa tu tanda kenyang dah. Kenyang dengan yang halal adalah permulaan segala kejahatan. Ini bukan soal makanan haram. Kita kenyang makanan hak halal dah. Tapi terlalu kenyang permulaan segala kejahatan. Maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram, lagilah terdorong melakukan kejahatan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kenyang sehingga tinggal semaya. Dia makan lepas maghrib. Makan banyak terasa kenyang, tangguh semaya isyak. Duk kedai dulu makan gapo, maya kat arah kenyang tak boleh nak semaya. Kemudian berlalu waktu pukul 11:30 dia balik rumah, duduk depan TV dulu. Kenyang ni, kenyang. Tunggu bila kenyang rasa mengatuk letih badan, tidur dulu, bangun kat arah. Bangun-bangun subuh, tinggal semaya. Itulah permulaan kenyang yang menyebabkan kejahatan. Itu dimaksudkan dengan kenyang dengan yang halal adalah permulaan segala kejahatan, kata Imam Ghazali. Maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram, lagilah menghitamkan hati. Itu. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah. Tanah kita baju dengan baju hak molek, dia tumbuh molek. Kita baju dengan baju hak tak molek jadi. Racun dengan tanah hak benda tak molek mampu. Rupuk racun mampu. Rupuk tumbuh atas tanah. Kita ni tuan-puan asal daripada tanah. Kita tanah gapo atas tanah kita ni? Ni tanah. Tanah makin hak arah, dia akan tumbuh dengan sifat mazmumah. Daging tu. Daging kita ni tanah. Tanah dengan makanan hak molek, dia dijaga adab perut tersebut. Dijaga dia punya waktu makan dia, waktu tidur dia, waktu ibadah dia. Seperti kita tanah pokok, biji, tanah jagung ke. Ada tanah kena sirai air, ada tanah kena tok baju dan sebagainya. Maka tumbuh dengan comel. Begitulah badan kita umpama tanah, kita tanah gapo. Dan kata Imam Ghazali, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam. Cari makanan yang halal wajib atas setiap orang Islam. Hak kita nak makan tu pastikan sumbernya halal. Kerana di pada masyarakat kelak
disebut dalam hadis, kalau tak silap hamba, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Nabi SAW sebut, di pada mahsyar kaki kita tidak akan berganjak sebelum ditanya 4 perkara ni. Ini wajib ditanya. Pertama, Allah akan tanya, aku umur kamu, muak gapo dengan umur? Umur. Contohnya 60 tahun. Contoh kalau kita hidup 60 tahun, aku umur sampai 60 tahun, gapo mu buat? Jadi saksi habis tangan kaki kita, anggota tujuh kita ni jadi saksi habis. 60 tahun kata Imam Ghazali, kalau kita mati 60 tahun, waktu tidur saja habis 20 tahun untuk tidur saja. Imam Ghazali buat kira-kira, kalau kita mati umur 60 tahun, dia setiap hari umur 60 tahun tu setiap hari kita tidur 8 jam. Bermakna dalam umur 60 tahun tu 20 tahun habis ke tidur saja. 20 tahun. Kalau tidur 8 jam, bayar ke kalau tidur 12 jam? Pagi tidur, petang tidur, malam tidur, lebih daripada 8 jam. Maka lebih daripada 20 tahun lebih kita peruntuk untuk tidur, masa tidur saja. Contohnya hidup 60 tahun, Imam Ghazali kata tolak 20 tahun, kalau tidur 8 jam sehari 20 tahun tolak ke tidur. 60 tolak 20, 40 tahun. 40 tahun membuat gapo? Sejik ngaji, kijau, bermasyarakat, ibadah, zikir, Quran, puasa, main, shopping, jalan, derak, berak, minum, tidur. Tak campur lagi waktu mandi. Kalau sehari mandi 15 minit, sekali mandi, sehari mandi 3 kali 15 minit, darat 3 kali sehari mandi. Darat dengan umur kita selama ni, lama mana tu? Kita habis berpuluh tahun untuk mandi saja. Jadi kalau kita nak kira semaya kita berapa minit semaya? Tak apa 10 minit semaya. Ambo kira ambo semaya kalau jadi imam tak apa 10 minit. Sekejap ya. Sokaat tu lebih kurang 2 minit. Sokaat. 4 kaat 2 minit dah rapat. Habis campungan zikir ke apa mungkin 10 lah doa. Jadi 10 minit untuk sekali fardu maya. Darat-darat nak tanding dengan tidur kita, tidak tertanding ibadah kita. Jadi sebab tu Imam Ghazali kata, kalau nak kupu ibadah kita nak masuk syurga, dulu lagi kita umat Muhammad tak layak masuk syurga. Kerana umat Nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, umur dia 1000 tahun, 800 tahun, 900 tahun, ibadah mereka kupu untuk masuk syurga pun tak layak. Apatah lagi kita hidup tak sampai 100 tahun, mampu kita? Tak ada. Tapi kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah pada kita. Oleh sebab itu tuan-puan dan rahmati Allah, jadi ke tidur kita jadi ibadah, bukan adab semata-mata. Maka kita ada mata, jadi mata kita ibadah, telinga jadi ibadah, lisan jadi ibadah, tangan jadi ibadah, kereta jadi ibadah, kaki jadi ibadah, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk perut, kita jaga adab menjaga perut, jadi ibadah kepada kita. Jadi ibadah. Maka mencari makanan yang halal jadi ibadah juga. Jadi ibadah. Zaman lo ni tu apa? Zaman online, media massa. Zaman kita buat live, masuk dalam media massa, seluruh dunia boleh tengok. Dan dalam media massa orang cari makan lah ni. Cari makan dengan benda molek, alhamdulillah.
Tapi ada orang cari makan dengan joget. Tunjuk aurat. Sejik mari pakai yang molek. Di sekolah pakai tudung. Tiba-tiba dalam media massa FB, Instagram, TikTok dan sebagainya lagi, anak kita pecah tudung duk joget. Kenapa? Untuk menarik follower tengok ni, dah boleh dipanggil duit-duit berbentuk digital. Maka boleh tebus duit tersebut masuk bank dan sebagainya. Maka sumber duit tersebut walaupun nampak macam hiburan, sumber yang haram. Tak boleh. Kerana melampau dan membatasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka duit boleh termasuk bank buat beli ke dia pula. Pakaian harga. Aiskrim, beli aiskrim hak harga. Belanja pula adik makan coklat, makan hak harga. Maka tumbuh dengan sumber hak harga. Ni tak boleh. Juaga ni dalam media massa online. Nipu. Kita tarik dengan nombor hak lain, hatta kepada nombor kita hak so lagi, koyak testimoni gini, menipu. Orang lain tak tahu tapi Allah tahu. Orang pun tengok testimoni, sembuh daripada keciman ni. Kalau tengok produk ni, ini bukti dia dan sebagainya. Sedangkan bukti tu dok sungguh pun hak dia buat nipu, maka sumber hak harga juga. Tu kena jaga-jaga. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga itu dipagari oleh benda-benda hak harga. Maka kita kena berjaga-jagalah dikelilingi benda hak harga. Maka kita kena berjaga-jaga sumber tersebut sebelum kita mengguna pakai, apatah lagi untuk memakai makanan tersebut. Ustaz, kalau tak buat gitu tak laku. Ustaz nak cari rezeki lah ni, kena buat gini belaka. Buat. Kalau rasa lazat makanan daripada sumber hak harga, silakan. Mana iman kita? Di situlah ujian daripada Allah menilai keimanan kita. Sumber tu kita tahu dah benda ni jahat, kalau kita buat haram benda ni buat juga. Itulah kelemahan iman kita. Allah uji. Dan berbuat ibadat dengan memakai makanan yang haram adalah seperti membuat sesuatu binaan di atas longgok kesapah najis. Kita buat benda tu harga dapat sumber. Kemudian beli makanan. Imam Ghazali kata, makan makanan daripada sumber yang haram ataupun makanan yang haram umpama seperti buat binaan di atas longgok kesapah atau najis. Nampak comel istana tu, tapi bawah dia penuh najis, penuh sapah keliling. Allah Rabbi. Aku busuk bang. Nampak comel. Pakaian mahal. Kereta besar. Rumah besar. Tu comel, hak ni comel dan sebagai makanan sedap. Apa daripada sumber hak harga habis. Seperti bina atas longgok kesapah najis. Allah. Zaman sekarang kita baca surat khabar tadi. Allah. 300 juta. Hotel libat pula pegawai-pegawai kerajaan. Ini seperti ini keluar baru tadi, keluar dari pada surat khabar. Pakat nak belaka bagi 10 orang 300 juta. Itulah amanah yang perlu kita jaga. Itu sumber hak harga. Walaupun mungkin dia tak makan, tapi beli pakaian, beli rumah, beli kenderaan, kereta tu gerak. Gimana? Allah kan nilai belaka. Pakaian tu dipakai. Buat gapo? Pakaian dipakai daripada sumber hak harga. Lepas tu kita buat semaya pula. Semaya tu sah. Tapi Allah terima semaya memang tak. Kerana najis Allah tak terima. Air ni molek comel. Masuk tahi cicak sah je. Tak minum dah.
Cuba letak masuk teh cicak, letak atas meja ni. Tak ada orang akan minum. Kerana ada sedikit najis. Apatah lagi bila bina sesuatu bina tu dibina atas najis penuh, longgok ke siapa? Tak ada orang pergi ke rumah tersebut kerana bau busuk. Kalaulah benda haram ni boleh bau busuk, nescaya tak ada orang akan mengambil makanan hak haram tersebut. Kata Imam Ghazali lagi, apabila kamu cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar dan cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar, dan kamu mampu meninggalkan berlazak dengan lauk yang sedap-sedap, sedangkan tidak melemahkanmu untuk mendapatkan yang halal yang mencukupi bagimu, kerana yang halal itu banyak, dan kamu tidak perlu memeriksa sedalam-dalamnya, bahkan memadailah bagimu menghindari apa-apa yang telah kamu kenal pasti bahawa harta itu adalah haram, atau kamu sangka ia haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah sabit pada harta tersebut. Imam Ghazali kata, zaman sekarang kehidup kadang kita kerja ni gaji tak seberapa, kadang bini minta nak go tu nak go ni, anak minta nak tukar handphone, nak beli laptop, nak join tu join ni, nak bayar tu bayar ni, nak pakai tu pakai ni, model tertentu, style model tertentu dan sebagainya, stylish. Kadang kita rasa tertekan, kadang duduk di traffic light naik kereta, mari kereta mewah tepi kita, anak pun royak, abah sedapnya kalau boleh naik kereta tu. Bagaimana perasaan kita ketika tu? Allah uji tu. Rasa macam bini pun royak, Allah untungnya dia suami dia beli kereta besar, kita duduk berhimpit kereta ni, dia mari tak deb, dia mari ujian, terasa hina kita. Itu ujian. Ketika itulah malaikat menilai, Allah menilai. Tengok gapo kita nak rasa kat mana ni, lagu mana kita nak hadapi. Dipanggil ujian tu, ujian jiwa. Allah sebut, hamba baca ayat dalam semaya tadi, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Allah akan uji jiwa kita ni, rasa lapar, dahaga, kekurangan harta dan sebagainya lagi. Itu antara ujian, betul ujian. Ia mari duk sedak ayah boleh naik kereta tu, ayah bila nak beli kereta baru, anak tak faham, kita muju ada je kereta ni boleh gerak. Ia mari tu. Bini pula ngamuk, baru balik majlis Yasin, tengok orang tu besar gelap, orang ni besar gelap, sampai kaki pun pasal gelap mah. Kita duk main cici hak tu je lah. Balik ngamuk kotok lelaki, beli ke attack saya dia sebab ya mari kita kadang-kadang seluar dalam kita pun duk tukar setahun sekali. Dia minta kotor minta ke ni, dia mari kadang-kadang ujian sebegini kita sebagai ketua keluarga tu utamanya. Masa itulah Allah menilai lagu mana iman kita. Ini Imam Ghazali nak ayat ni. Apabila kamu cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju hak kasar, tak tukar-tukar baju. Raya hari tu dia beli baju ke bini anak, kita tak beli baju. Bukan tak beli, mungkin ada kalanya tak ada bajet, tak cukup bajet. Ada nak guna goti, nak guna ni, nak bayar servis kereta lagi, insurans kereta lagi, bayar rumah lagi, buku teks lagi, dan sebagainya lagi lah. Dia cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung hok kasar, makanan pun tak sedap. Kadang makanan sama, kadang anak kata bila nak beli bulan puasa hari tu,
Nasi arak Syekh Hamar lam syang nak makan 50 riyal sebekah. Kadang ada yang tidak termampu tapi keluarga minta, kadang belilah pakat makan. Ada keluarga yang buat luah sebegitu tu, paksa beli anak bini minta nak makan, beli tak cukup, berebut. Ketua keluarga tak makan, tengok saja beri kepada anak-anak. Ini ujian. Maka kamu mampu meninggalkan belazak dengan lauk sedap-sedap, sedangkan benda tu tidak melemah kamu untuk mendapatkan yang halal. Yang pasti kita sudah sedia benda tu halal, walaupun anak berebut satu makanan harga 50 riyal tu berebut makan. Nak ayatnya viralnya makanan tersebut, tapi benda tu kita usaha dengan halal, dipuji oleh malaikat. 7 tala langit puji. Kadang-kadang kita tengok anak kita kata, oh, sedapnya naik Alphard Wildfire 300,000 banglo bergerak dia panggil. Oh, sedapnya anak kita pun kaya abang pitu pun gerak masa bawa. Bergegar bini kata, bergegar saya duduk atas kereta ni kadang-kadang. Benda tu kita sabar dan tidak melemahkan kita dan tidak mendorong kita untuk ambil rasuah ataupun cari daripada sumber yang haram. Ini nilai yang terbaik, digandakan pahala. Inilah dipanggil jihad akhir zaman, jihad melawan nafsu. Betul. Kadang kita tengok rakyat sekerja kita, boleh dibeli kereta mewah, rumah besar, pakai telefon mahal, telefon harga 6,000 dah, kita duk pakai Oppo harga 800 je. Kadang dia mari, sedapnya nampak kadang. Sedekah gaji mu dengan gaji aku sama je. Muat nego gapo tanya. Oh, kalau demo nak join gini, kita pun cek benda ni. Oh my forex. Benda tu fatwa harga. Nak main gapo lagi? Oh, demo gitu. Kalau kita tak buat gini, mana nak boleh duit? Harap aku gaji kerja setahun ni boleh. Dia akan kecek gitu. Masa tu Allah uji iman kita. Bagaimana kita rasa sedap ke demo makan harga? Sedap lah ni. Tapi nilai Allah di akhirat muflih dia habis. Maka kerana itu tu apa? Jangan benda-benda gini ni mendorong kita melemahkan semangat kita untuk mencari benda sumber nafkah yang halal, pekerjaan yang halal. Pasti nak cari benda halal ni tu apa? Dia tidak jadi kaya sedebok lalu, dia jadi slow, banyak ujian, dia tak akan naik jadi lalu dan sebagainya. Hok naik kadang-kadang hok jadi lalu jadi Allah banyak kepincangan ketirisan rasuah berlaku dan sebagainya, suak ni jaga di pada masyarakat. Allah akan tanya pak karo ni tak gerak kaki melainkan pak ni ditanya pertama umur kita, akui umur kamu mu habis buat gapo. Yang kedua Allah akan tanya ilmu, mu cari kedok, mu amal kedok. Yang ketiga Allah akan tanya tubuh badan akui kamu, mu buat gapo dengan tubuh, mata, telinga, lisan, kedua kaki, perut, kemaluan, tangan, kaki. 7 anggota zahir ni akui tubuh badan, mu buat gapo tubuh badan ni sepanjang start akhir balik siapa umur kematian kita. Dan yang keempat Allah akan tanya harta, mu cari daripada sumber mana, mu habis kok mana. Bukan cari daripada sumber halal, pergi perhabis kok haram. Allah akan tanya juga. Cari kok haram, perhabis kok halal. Dia cari sumber rasuah ke apa, pergi masuk tabung sejik, habis. Sedekah tu tidak diterima, tidak berpahala kerana sumber haram dah. Ada orang cari sumber halal, perhabis kok haram. Halal perhabis kok haram. Ada orang cari sumber haram, perhabis ke hak halal. Ada orang cari hak halal, perhabis ke hak halal, hak tu nak. Tu. Ada setengah orang sumber haram, perhabis ke haram juga. Ni teruk lagi lah. Maka kita kena Allah akan tanya
Daripada mana mu dapat harta, ke mana engkau habiskan harta tersebut. Maka harta ni segala yang kita ada, dan harta yang paling bernilai gapo kita suap dalam mulut kita dan keluarga kita, mentumbuh jadi darah daging. Kerana anak-anak adalah harta bagi kita. Anak tu harta kita. Tu. Kejaga harta tu dengan baik. Sebab tu nak dapat anak dipanggil harta, kena kuk jalan halal juga, perkahwinan, zuriat yang baik. Tu. Dan kita cari nafkah hak halal, tak perlu siapa kita periksa dalam-dalam mari mana nasi ni, beli kok mana ni. Setakat tu pada dah. Sumber mana ambil. Ni siapa pergi kobek pula, siapa hak je jual tu. Yang ambil mana sumber hak jual tu. Dalal lah pula, tak perlu. Cukup kita cari sumber hak halal, ambil duit halal tu dia beli dengan beli yang baik, akak jual beli daripada orang yang menjualnya dengan baik juga. Ada pun harta yang sudah nyata, kata Imam Ghazali, ada pun harta yang sudah nyata haram atau halalnya, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Kalau harta hak haram lah, hak halal tetap halal, tak perlu terang lagi. Itu jelas kita boleh tahu belaka lah. Kalau curi haram, kalau usaha cari sumber yang baik, kerja dengan baik, dia janji nak beri banyak ni, kerja dengan baik, kita setuju dan sebagainya, halal. Itu. Ada orang nak jadi kaya, dia tipu orang. Main projek tipu orang. Tipu tu dosa dah. Lepas tu sumber daripada penipuan tu pula haram. Begitulah. Ada pun harta yang disangka ke haramnya dengan sesuatu tanda, iaitulah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya, dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratak orang mati, atau menjual arak, atau bermuamalah dengan cara riba, atau berjual beli seruling dan lain-lain alat hiburan yang diharamkan, maka tetap haram. Tuan pada rahmati Allah, zaman dulu dia ada satu pekerjaan. Zaman lah ni tak ada dah. Dulu dia ada satu kerja, kalau ahli keluarga kita mati, kita boleh bayar untuk satu kumpulan untuk dia nangis. Dia tolong nangis untuk jenazah ahli keluarga kita hak mati. Kita bayar. Dia pun mari rumah nangis dia. Tepi ke apa. Dia tolong memeriahkan suasana syahdu nangis. Dia ni tak ada kena-mengena pun dengan orang mati. Tapi dia ada satu kerja tu boleh bayar. Dia mau mari nangis je. Rumah aku, keluarga aku mati. Nangis di dalam rumah, nangis tempat kubur pula. Nak, dia panggil nak ke suasana je. Kita bayar ke dia nak ke suasana nangis. Itu adalah perbuatan yang haram. Lagi jijik tak molek. Tu meratak kematian. Padahal dia tak ada kena-mengena pun, tapi dia dibayar untuk menangis. Dia juga menjual arak. Jual, beli, akad, tuai, hidang, proses, semua yang berkaitan arak adalah haram, tidak boleh. Begitu juga dengan 7E. Kalau 7E tu ada jual arak, haram kita kerja situ. Tak boleh. Tapi alhamdulillah 7E bunyi-bunyi kata Patah Timur ni tak ada arak lah. Kita cek di tempat-tempat kita Bandar Permaisuri ni pun memang tak ada lah botol arak tu. Tempat kita adalah majoriti Melayu Islam pak kita. Tu. Maka haram arak tersebut. Dan kalau suatu hari nanti 7E tu ada arak, haram anak kita semua tak boleh kerja gitu. Tak boleh. Dia akan ada sabit dengan harta yang kita cari, dalam tu ada arak. Mesti ada jual beli, mesti ada wakak, kena tok situ, hidang dan sebagainya, tak boleh. Itu. Dan juga sumber hiburan. Kita dapat duit kerana
daripada sumber hiburan yang melampau, hiburan yang melalaikan, hiburan yang melampau adab, akhlak, garis panduan syariat. Contohnya hiburan yang dok pakai tudung, ada berjoget dan sebagainya, kadang capul laki puan. Dalam satu hiburan tersebut melalaikan sehingga tinggal solat, tak jaga solat, capul laki puan bebas, bergaul dan sebagainya, berlakulah benda yang tidak baik dalam satu program tersebut, dan kita buat program itu boleh duit dan sebagainya. Duit tersebut adalah duit yang haram. Ia tidak boleh. Hiburan yang diharamkan melalaikan, hasil daripadanya tetap haram. Maka kena jagalah. Sebab sumber tu kita nak beli makan, kita beli pakaian, kehidupan kita. Maka sumber tu kalau daripada yang haram, maka habislah musnah kehidupan kita, ibadah kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah disebut ngelahan, disebut dalam kitab lain lah, kitab penawar bagi hati. Dia ada juga bab perut. Perut ni bukan saja kena jaga daripada sumber yang haram, dan bukan saja kena jaga daripada terlalu kenyang, walaupun makanan itu halal, kena jaga daripada terlalu kenyang, tapi kena jaga juga perut daripada memasuki makanan-makanan yang memudaratkan kesihatan. Kena jaga. Itu adab jaga perut. Kerana di perutlah, asbab daripada perutlah berlaku banyak penyakit-penyakit. Penyakit dalam tubuh badan kita ini terhasil banyak penyakit yang teruk-teruk ni, hasil dia mari daripada perut. Mari daripada perut. Maka kena jaga makanan. Perut ni yang kita makan dia proses selalu ke seluruh anggota badan kita. Maka makanan yang tidak sihat akan membuatkan kita mudah kena mudarat, yakni penyakit. Sikit lagi muka surat 122. Maka sesiapa yang kamu mengetahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya haram, maka apa yang kamu ambil daripada tangannya, walaupun kadang-kadang ada yang halal, maka ia haram. Kalau kita tahu dah dia buat kerja haram, kadang ada buat kerja haram, ada buat kerja halal, jangan ambil apa-apa daripada tangannya, jangan terima. Kerana pada kebiasaannya menurut sangkaannya. Ada satu orang waliullah, alim ulama, orang ajak dia pergi tahlil. Dia pergi tahlil pada masa tu orang lain makan, belakang dia tak makan. Orang tanya dia, "Syekh, buat apa tak makan?" Hamba tak selera nak makan. Makan tak apa. Hamba minum air masuk je lah ya. Bila balik tu orang tanya, "Buat apa sebenar duk makan sedek ke?" "Mu tak dilapar," mu kata. Dia pun jawab sebenar, "Aku nak makan ke mana? Aku tengok penuh darah dalam makanan itu. Penuh darah. Aku nampak, aku jadi takut nak makan, jadi jijik. Saya mu boleh makan." Tu. Dia bukan nampak dengan kehendak dia. Dia nampak benda tu terjadi tiba-tiba dengan kehendak Allah. Ini dipanggil kasyaf, dipanggil khawarikul adah. Di luar adat kemanusiaan dipanggil kasyaf sahih. Dia bukan dengan kehendak dia, kehendak Allah. Allah jaga orang-orang alim tersebut. Mungkin wali Allah. Jadi orang pun periksa sumber makanan dihidangkan waktu tahlil, rupanya diambil daripada duit anak yatim. Duit anak yatim. Orang yang mati tu, dia mati dah, harta dia ada duit. Harta tu milik orang lain, bukan milik orang mati dah, milik anak-anak dia lah. Lepas habis hutang dan sebagainya, kena minta izin anak-anak dia nak ambil duit tu, nak buat tahlil. Melainkan kalau adik-beradik pakat duit sendiri buat, tak ada masalah sebagai sedekah. Jadi dia nampak benda tu rupanya makan harta anak yatim terambil. Ni bahaya. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf yang dimakan. Tidak mengikut syarat orang yang mewakafkannya. Sebab tu nak wakaf sesuatu tempat, jangan kita wakaf wig gitu kepada orang. Dan mau nak tafih, ambil ni tanah wig. Dia niat wakaf tanah tu. Kita pun buat tafih dan sebagainya. Dia pun mati. Pindah atas nama dia. Maka tafih pun tak hidup. Contoh.
Maka boleh ke anak beranak dia batu buat jual, boleh duit, buat makan habis harta wakaf. Sebab tu nak wakaf ke berata, jangan letak wakaf tu atas nama ustaz tu. Dia kena melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. Pegawai akan mari turun gini wakaf ke apa, nak buat tafiz, dia akan jadi harta milik wakaf. Kalau ustaz tu dah sengaja dah gapo ke, tak akan jadi milik ustaz tu. Akan jadi dijaga oleh Jabatan Hal Ehwal Agama. Siapa-siapa nak buat pusat tafiz ke apa, dia boleh ambil tanah harta wakaf tu dengan syarat untuk buat kebaikan, kebajikan untuk agama. Sebab tu ini berlaku banyak sebegini. Harga tetap harga lah. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan kepada sesebuah madrasah. Dan sesiapa yang mengerjakan maksiat, maka tertolaklah segala penyaksiannya, syahadatnya. Maka mana-mana harta yang dia ambil atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf daripada harta wakaf atau sebagainya, maka ia haram. Kena tengok teliti lah, dia ada syarat-syarat dia nak mewakafkan harta dah. Dan kami telah menyebutkan pintu-pintu masuk harta subhat, halal dan haram di dalam bab yang berasingan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab lain lah karangan Imam Ghazali jua. Maka kamu hendaklah merujuk ke sana. Dia ada kitab ni kena rujuk ke kitab hak sana pula, kitab Ihya Ulumuddin, ataupun boleh tengok juga kitab apa Sirus Salikin, ada 4 jilid dikarang oleh Syekh Al-Falimbani. Dia terjemuhan daripada kitab Ihya Ulumuddin, kitab sama je. Kerana mengetahui cara mencari harta yang halal itu wajib fardu ke atas setiap orang Muslim, seperti wajibnya solat 5 waktu sehari semalam. Kita jagalah sumber harta kita, sumber gaji kita dengan baik, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT berkahilah. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mungkin ada kelalaian, kesilapan. Moga-moga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita sambung adab menjaga kemaluan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wassalama fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha InsyaAllah tuan-puan, pada malam ni lepas pada isyak ni pukul 9 lebih kurang 9:10 minit lah, InsyaAllah kita akan ada diskusi online InsyaAllah. Join ya, nanti kami akan send link di FB Opsi kalau tak silap InsyaAllah. Pakat-pakat join nanti boleh wujud Telegram. Wallahu ta'ala a'lam.